Welcome to channel Umi Camelia. Hai semua, selamat sejahtera. Pada video kali ini, Cikgu Yati buat khas untuk subjek Pendidikan Moral tahun 6. Unit 1, Kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita lihat apakah standard kandungan dan standard pembelajaran untuk video kali ini. Jom kita belajar. You make me. Standard kandungan untuk video PDP Pendidikan Moral tahun 6 pada kali ini ialah 1.1 melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Standard pembelajaran untuk video ini ialah di akhir PDP nanti murid-murid dapat menerangkan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara dan menjelaskan kebaikan mengikut ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Mari kita mulakan dengan slide pertama untuk video kali ini. Okey, maklumat ini boleh diperolehi dari buku teks Pendidikan Moral tahun 6 pada muka surat 1. Iaitu di mana ia memperkenalkan dan memberikan maklumat tentang agama-agama utama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia di negara kita. Okey, agama pertama ialah agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, agama Sikh dan kepercayaan semai. Cikgu harap murid-murid boleh ingat agama-agama ini kerana apabila peperiksaan nanti ataupun pentaksiran, cikgu akan minta murid-murid senaraikan apakah agama utama yang boleh didapati di Malaysia. Ya, jadi tolong ingat nama-nama agama ini. Ya, okey, kita lihat agama Islam. Kita lihat apakah saranan agama Islam untuk penganutnya. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13. Okey, kamu faham tak maksudnya? Okey, daripada sini kita dapat lihat agama Islam telah menyatakan bahawa umat manusia telah dicipta daripada lelaki dan perempuan dan terdiri daripada pelbagai bangsa dan bersuku puak. Maksudnya berbilang bangsa. Okey, ciptaan yang pelbagai puak ni adalah untuk mereka berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Bermaksud untuk kebaikan. Ya. Okey, sekarang kita lihat pada agama Kristian. Dengan sedaya upaya, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Roma 12, Nisbah 18. Okey, ini pula saranan penganut agama Kristian. Ya, agama Kristian juga menyarankan penganutnya agar sentiasa hidup damai dengan semua orang. Hidup damai maksudnya berbaik-baik sesama manusia. Okey, agama Buddha pula. Apakah saranannya? Mari kita lihat. Apa jua tindakan yang kamu lakukan, sama ada melalui tubuh badan, tutur kata atau niat, fikir dahulu sama ada akan memudaratkan diri sendiri, orang lain atau kedua-duanya. Maksudnya, agama Buddha juga menyarankan penganutnya sentiasa menjaga adab, ya, bertata susila ketika bercakap ataupun melakukan apa-apa saja supaya tidak memudaratkan. Maksudnya tidak memberi kesan buruk kepada diri sendiri ataupun orang lain. Okey. Mari kita lihat pula apakah saranan agama Hindu untuk penganutnya. Ucapkan kata-kata yang berfaedah. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak berfaedah di antara kata-kata. Okey, maksudnya sama juga. Agama Hindu juga mengajak umatnya ataupun penganutnya
menuturkan perkataan yang baik, bercakap benda yang baik-baik, berfaedah, baik-baik, benda yang baik-baik supaya tidak berlaku sakit hati, salah faham dan pergaduhan. Ya. Okey, agama Sikh pula. Ucapan yang baik dan perlakuan yang berhemah adalah asas kepada kebaikan. Sama juga seperti agama-agama yang lain, di mana penganutnya disarankan supaya membuat ucapan yang baik, bercakap yang baik-baik dan melakukan perbuatan yang berhemah, bermoral, beradab supaya semua orang mendapat kebaikan. Okey, nampak tak kebaikan-kebaikan ni? Semua agama adalah sama, ya. Kebaikan-kebaikan saranan mereka. Dan kepercayaan semai. Kehidupan manusia dikawal oleh makhluk gaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Okey, kaum semai mereka percaya bahawa kehidupan manusia dikawal oleh makhluk gaib, ya, yang wujud di sekeliling mereka. Makhluk ini ada yang bersikap baik dan ada yang akan mengancam kesejahteraan hidup jika mereka melanggar pantang larang dan adat kepercayaan. Maksudnya, mereka percaya mereka juga perlu beradab dan bersopan, menjaga adat dan menjaga pantang larang. Cikgu pasti semua agama, semua kepercayaan, dia meminta umatnya, penganutnya agar sentiasa melakukan kebaikan. Tiada yang menyeru ke arah kejahatan. Cikgu harap murid-murid faham, ya. Okey, sekarang cikgu nak kamu lihat slide yang seterusnya. Cikgu telah keluarkan dan simpulkan untuk kamu, ya, permudahkan untuk kamu, dah buat dalam bentuk nota. Selepas menonton video ini, cikgu minta murid-murid cikgu Yati dari kelas 6 cerdas dan 6 bijak salin nota ini dalam buku tulis pendidikan moral kamu. Okey, kesimpulan daripada yang apa telah kita tengok pada slide yang pertama tadi, agama dan kepercayaan rakyat Malaysia ada 6, iaitu agama Islam, iaitu agama rasmi negara kita, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Sikh dan kepercayaan semai. Cikgu telah terangkan sekali lalu tadi pada slide sebelum ini. Ya, tolong salin slide yang ini, tulis tajuknya agama dan kepercayaan rakyat Malaysia dan poin-poinnya dalam buku tulis pendidikan moral kamu. Okey, sekarang kita lihat cara melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tadi, yang 6 tadi, dalam kehidupan seharian kita supaya lahirnya sebuah negara yang harmoni. Okey, cara pertama, ya. Kita hendaklah hidup bertolak ansur antara satu dengan yang lain. Ya, setiap kaum mesti hidup bertolak ansur, mesti give and take. Jangan beria-ia mempertahankan hak masing-masing. Kata ini hak agama saya, hak agama awak. Jangan sesekali begitu. Kita hendaklah hidup bertolak ansur dengan satu dengan yang lain. Okey, kedua, menghormati ajaran agama dan kepercayaan kaum lain. Setiap agama ada amalan masing-masing. Jadi setiap kaum mestilah menghormati apa saja yang diamalkan oleh agama-agama tersebut. Jangan sesekali mengejek ataupun menghina amalan mereka. Okey. Okey, seterusnya kita hendaklah membantu sesama manusia tanpa mengira kaum. Ini senang. Semua kaum, semua murid tak kira Melayu, Cina, India mesti saling membantu antara satu sama lain tanpa kira kaum. Jangan kata dia Cina saya tak nak tolong. Cannot. Kita mesti saling membantu tanpa mengira kaum. Okey, sebab hari ini mungkin masa dia menghadapi masalah. Mungkin esok lusa kita pula. Ya, jadi kita sentiasa membantu sesama manusia. Jangan berkira. Dan yang keempat, sentiasa menjaga pertuturan ketika berinteraksi. Maksudnya di sini, kita terdiri daripada pelbagai kaum, hendaklah jaga adab ketika bertutur. Hendaklah jaga adab kita ketika berbual dengan kawan-kawan. Jangan sesekali bercakap besar. Itu semua amalan yang akan mengundang kepada pergaduhan. Jadi tak baik. Jadi kita boleh sentiasa menjaga pertuturan ketika berinteraksi supaya negara kita menjadi sebuah negara yang aman, damai dan harmoni. Cikgu harap kamu faham, ya. Okey, macam tadi juga, seperti tadi, cikgu minta murid-murid moral 6 cerdas dan 6 bijak sila salin petebuh ini dalam buku tulis pendidikan moral kamu.
Okey, ini adalah rumusan untuk video PDP pendidikan moral kita pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan standard pembelajaran 1.1.2, di mana murid-murid hendaklah tahu, menyatakan ataupun mengenaraikan kebaikan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. Okey, cikgu senaraikan poin-poin, iaitu negara Malaysia akan harmoni dan makmur. Bermaksud kebaikan jika kita amalkan agama kita dan kepercayaan dan menghormati kepercayaan agama lain. Ya, negara kita Malaysia akan hidup harmoni dan makmur. Tiada pergaduhan, tiada pertengkaran. Okey, poin yang kedua, rakyat sentiasa hidup saling membantu. Okey, daripada ajaran-ajaran agama tadi, kita tahu semua ajaran agama menyeru, membantu antara satu sama lain tanpa mengira kaum ataupun agama. Jadi, dengan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan ini, ia akan memberikan kebaikan kepada negara kita Malaysia, di mana rakyatnya yang berbilang kaum akan sentiasa hidup saling membantu antara satu sama lain. Okey, rakyat juga akan hidup bersatu padu. Apabila dah saling membantu, rakyat akan hidup bersatu padu. Tidak akan berlaku pergaduhan. Ya, mereka akan sentiasa bersatu. Nak buat apa-apa semua bekerja sama. Dan tidak akan berlaku permusuhan antara kaum. Ya, pasti jika kamu mengikut ajaran agama dan kepercayaan yang kamu anuti, kamu tidak akan berlaku pergaduhan permusuhan antara kaum. Kerana semua agama, semua kepercayaan di Malaysia mengajak umatnya, penganutnya ke arah kebaikan. Okey. Cikgu harap kamu boleh ingat kebaikan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan ini supaya kamu bersedia menghadapi pentaksiran pertengahan tahun nanti dengan baik. Okey, jadi selepas menonton video ni, salin juga slide yang diberi pada slide akhir ini, iaitu slide tentang kebaikan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. Okey, cikgu rasa setakat ini saja minggu ini, ya, pendidikan moral untuk minggu ini. Cikgu harap kamu buat apa yang telah cikgu pesan dan boleh ambil gambar dan turn in dalam Google Classroom kamu ataupun boleh PM cikgu, WhatsApp cikgu gambar latihan kamu yang nota kamu yang telah siap. Okey, sekian dulu daripada Cikgu Yati pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.